Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba wal hazana idza syi'ta sahla. Yang saya muliakan tuan imam, muslimin muslimat, para asatizah, para pendidik, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ataupun masukkan kita dalam golongan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'taduna ilal masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu lihat orang tu sentiasa berulang-alik ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ni kita akan sambung tafsir surah Al-Baqarah. Sepatutnya saya kuliah pada akhir tahun lepas, akhir bulan lepas lah, tapi oleh kerana saya tak dapat, maka ganti pada hari ini. Jadi ayat terakhir yang kita bincangkan adalah bermula pada ayat 219 surah Al-Baqarah 220 dan juga 221. Ayat ni cerita tentang bagaimana persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tentang arak. Ni kita bincang panjang dulu kan tentang arak dan kenapa arak tu diharamkan, dan adakah arak ni diharamkan oleh agama Islam sahaja ataupun agama lain pun diharamkan juga arak. Jadi kita dapati bahawa bukan saja Islam mengharamkan arak, bahkan agama lain pun majoritinya mengharamkan mabuk. Jadi bila mana mabuk ni diharamkan, maka pastinya jalan-jalan yang membawa kepada mabuk itu sendiri pun adalah diharamkan. Tapi Islam ni agama yang praktikal, agama yang bukan sahaja haramkan mabuk, tapi haramkan perkara yang memabukkan, itulah arak. Itulah arak ni sikit banyak ke maka dia haram. Kalau kata orang tu kata saya mabuk minum segelas ataupun minum setengah cawan, tapi dia tak kira macam tu, dia tak kira mabuk tak mabuk, dia kira adakah perkara tersebut mabuk ataupun tidak. Kalau arak tu asalnya mabuk walaupun sedikit, maka tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni akan sambung muka surat 35. Muka surat 35 ayat 222. Ayat 222 surah Al-Baqarah 223 dan 224. Dan kalau sempat kita masuk pada ayat 225. Ini macam mana biasalah, sebagaimana biasa kita akan baca dulu ayat ni, kemudian kita akan sama-sama tengok apakah dia pengertiannya sebagai bekalan untuk kita semua insya-Allah. Jadi sama-sama kita bacalah ayat 222 surah Al-Baqarah 223, 224 dan 225. Muka surat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurna. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Sadaqallahul Azim. Ayat 222 disepakati oleh para ulama tafsir turun di Madinah selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Jadi kenapa timbul persoalan ni? Sebab sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata orang-orang Yahudi di Madinah ni, sebab orang Islam kan berjiran dengan orang Yahudi di Madinah. Berjiran dalam arti kata baiklah pada mereka awal, baik. Jadi mereka saling berbincang di antara satu dengan yang lain. Orang Islam tengok orang Yahudi ni perangai dia, apabila isteri mereka ni datang haid, maka dia buat apa? Dia akan keluarkan isterinya itu daripada rumah. Dia akan keluarkan isteri dari rumah. Tidak makan bersama mereka, tidak minum bersama mereka, dan tidak tinggal bersama mereka. Mana kata kalau 7 hari lah. Kalau lama sikit, kalau 2 minggu lah. Jadi itulah perbuatan orang Yahudi. Dan apabila perkara ni diketahui oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, sahabat nak tahu Islam ni sebenarnya macam mana. Sebab kalau tengok perkara yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah nampak keterlaluan. Dan seolah-olah nampak bersifat kejam terhadap isteri. Masa isteri itu bersih, masa isteri itu boleh digauli, maka tidur sekali, makan sekali. Tapi bila mana isteri ini dalam keadaan haid, maka dihalau keluar, tidak duduk sekali, tidak makan sekali, bahkan tidak minum sekali. Tidak makan sekali, tidak minum sekali, dan tidak tidur sekali. Jadi bila mana perkara ini disoal kepada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala turunkan ayat wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang al-mahid, tentang haid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya Nabi SAW berkata memberitahu kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin, qul huwa adha. Haid itu adalah kotoran. Haid itu adalah kotoran. Maksud kotoran tu dia keluar daripada orang perempuan, dan orang lelaki pun ada kotoran juga. Cuma ada kotoran yang mana keluar dari orang lelaki dan keluar dari orang perempuan, ada yang sama, ada yang tak sama. Maka Allah Ta'ala sebut kat sini kotoran tu, maksudnya kotoran tu semua ada. Orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Cuma dalam bab haid ni ada orang perempuan sahaja. Orang perempuan sahaja ada. Jadi apa masalah? Tak ada masalah apa pun. Itu adalah satu perkara yang dari satu aspek memberi kerehatan kepada orang perempuan untuk tidak melakukan perkara ibadah yang dilakukan oleh orang lelaki. Sebab kalau perempuan ni datang haid, dia tidak boleh nak solat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Ada orang kata, Ustaz, kalau macam tu rugilah kami. Sebab kami pada bulan Ramadan, contohnya kan di bulan Ramadan, kami tak dapat puasa macam orang lelaki, macam orang lain. Kami tak dapat baca Quran, kami tak dapat solat tarawih. Jadi perkara ni pernah ditanya kepada Syekh Radhawi hafizahullah, macam mana kami ni orang perempuan tak boleh baca Quran? Rugilah. Sebab antara perkara yang sangat-sangat dititik beratkan dalam bulan Ramadan ni adalah baca Quran pada bulan Ramadan. Sebab Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan Nabi SAW sangat-sangat menganjurkan sahabat Nabi ni yang kita semua baca Quran pada bulan Ramadan. Jadi kata Syekh Radhawi, walaupun kamu tak boleh baca Quran wahai perempuan, tapi tidakkah kamu boleh dengar Quran? Tak boleh baca Quran, boleh dengar Quran. Jadi dapat pahala tak? Dapat pahala juga. Dan hakikatnya apabila seseorang tu meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dia dapat pahala? Dapat pahala. Orang perempuan sebab apa dia tak semayang? Sebab apa dia tak puasa? Sebab dia haid. Kenapa dia tak semayang? Kalau dia semayangkan, dia akan dapat dosa. Jadi kalau dia tak semayang, sebab apa tak semayang ni? Kan biasanya semayang. Oh, sebab haid. Haid itu kenapa tak semayang? Sebab mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya orang perempuan ketika mana datang haid, datang bulan, maka dia tak semayang sebab patuh kepada perintah Allah, dia dapat pahala tak? Dapat pahala. Kalau orang lelaki kita dapat pahala, kita kena semayang. Orang perempuan tinggal semayang sebab apa? Sebab mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat pahala. Inilah yang dimaksudkan dengan kerehatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum wanita.
Jadi sebab itulah yang diharamkan dalam Islam ni hanyalah tidak boleh nak mencampuri isteri, tidak boleh nak berjimat dengan isteri, itu saja. Ada pun perkara lain Allah Taala jelaskan apa dia? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka orang lelaki kena buat apa? Suami kena buat apa? Hendaklah kamu menjauhkan diri. Jauhkan diri ni bukanlah maksudnya jauh tak sentuh ke, tidak. Sebab orang Yahudi ni bila mana orang perempuan mereka, isteri mereka ni haid, maka bukan sakat mereka letak kat luar, bahkan jasad ataupun badan isteri mereka tu sendiri adalah najis. Macam tu sekali kan, najis. Dan kalaulah tempat mereka tidur tu najis, tapi Islam adakah begitu? Tidak. Maksudnya yang Allah Ta'ala sebut fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Jauhkan diri itu maksudnya hanyalah berjimat sahaja, tak boleh. Yang lain tu boleh. Bahkan pernah sekali Rasulullah SAW, sebagaimana Aisyah ceritakan, bila sahabat tanya pun ada, tabi'in pun ada tanya. Ada seorang tabi'in itu namanya Masruq, ditanya, wahai Aisyah, aku ni nak tanya satu soalan. Masa itu Rasulullah dah meninggal, tapi aku malu nak tanya. Kata Aisyah, malu apanya? Aku ni kan merupakan ibu kamu. Aisyah kan adalah ummul mukminin radhiyallahu anha. Isteri-isteri Nabi ni adalah ummul mukminin. Maksudnya tak boleh orang lain kahwin isteri Nabi setelah daripada Nabi wafat. Lalu ditanya, apakah yang dibolehkan bagi para suami terhadap isterinya yang dalam keadaan datang bulan? Maka Aisyah ceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pada satu hari itu, Nabi masuk rumah Aisyah, Nabi nak bermesra dengan Aisyah. Kata Aisyah, aku dalam keadaan datang bulan, aku haid. Maka Nabi kata, tak apa, tutuplah di tempat yang di tempat haid tersebut, maka bolehlah dia bermesra-mesra dengan suaminya. Dalam konteks ini Nabi Aisyah ceritakan supaya nak beritahu bahawa orang lelaki ni, suami ni boleh bermesra dengan isterinya dalam keadaan haid. Ada para ulama sebut antara dijauhi antara pusat dan lutut tu saja. Cuma kat sini ulama berbeza pandangan lah. Yang menjadi ijma' disepakati oleh para ulama adalah tidak boleh sama sekali berjima' dengan isteri ketika mana isteri datang bulan. Itu yang jadi ijma'. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah adakah boleh untuk suami itu bermesra dengan isterinya selain daripada kubur dan dubur. Boleh tak? Itu je yang dikhilafkan oleh para ulama. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Yang boleh hanyalah antara yang boleh adalah selain pusat dan lutut saja. Selain daripada antara pusat dan lutut boleh, ke bawah kaki boleh, ke atas boleh. Yang tak bolehnya, yang dikhilafkan, adakah boleh peha ke? Jadi ada setengah ulama kata apa, boleh sehinggakan melainkan kubur dan dubur saja. Itu saja yang tak boleh. Yang lain semuanya boleh, walaupun isteri itu dalam keadaan yang haid. Dan kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Janganlah kamu dekati isteri kamu ni. Maksudnya dekati di sini bukanlah maksud jangan dekat jumpa dekat salam, tidak. Dekat di sini maksudnya janganlah kamu mencampuri, yakni berjimat dengan isteri kamu sehinggalah dia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksudnya bila suci, bila dah mandi, maka bolehlah mencampuri seorang suami itu bergaul dengan isterinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Mana kata, kalau kesimpulan daripada soalan ini, sahabat Nabi kepada Nabi ini, apakah yang dibolehkan oleh para suami terhadap isteri yang haid? Semuanya boleh. Nak makan sekali pun boleh, nak minum sekali pun boleh, nak tidur sekali pun boleh, nak bermesra pun boleh. Yang tak bolehnya adalah berjimat saja. Ini disepakati oleh para ulama. Jadi bila mana ayat ni turun, kata orang Yahudi, Muhammad ni memanglah semua benda ni dia nak berbeza dengan kita. Dia tak puas hati kan. Muhammad ni semua benda apabila saja kita buat, dia nak berbeza dengan kita. Memanglah, sebab Nabi SAW pernah bila mana
Nabi datang ke Madinah, Nabi dapati orang Yahudi ni puasa pada 9 Muharram kan. Kemudian bila mana ditanya, dia kata sebab hari ini adalah hari di mana diselamatkan Musa alaihissalam. 9 ke 10? 10 kan? 10. Jadi Nabi kata nahnu ahaqqu bi Musa. Kami adalah lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi kata apa? Tapi Nabi kata puasalah 9 dan 10. Puasalah 9 supaya berbeza dengan amalan orang Yahudi. Jadi dalam agama ni tidak boleh kita sama dengan orang Yahudi ataupun agama-agama lain. Sebab itulah simbol-simbol agama ni kita tak boleh buat main. Saja kan nak pakai hiasan, tengok macam lawa je kan. Salib tu pakai hiasan, tak boleh. Sebab dia simbol agama. Tapi kalau simbol lain tak ada masalah. Kalau simbol itu simbol hanyalah kita kata simbol budaya, tak apa. Kan? Contohnya kebudayaan tertentu, dipakai baju tertentu, tidak melambangkan agama, tidak jadi masalah. Cumanya dalam konteks sesengah keadaan. Contoh yang macam zaman penjajah dulu kan, zaman penjajah dulu ulama-ulama memfatwakan tak boleh pakai topi sudu ni, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu pakaian penjajah dululah. Tapi oleh kerana zaman dah berubah dan pemakaian topi tersebut, yang sudu tu, pakai sudu tu bukanlah khusus kepada penjajah saja, orang putih saja, maka tidak lagi fatwa tu valid untuk zaman sekarang. Tapi kalaulah salib contohnya kan, salib ni memang sampai bila-bila pun dia akan jadi satu simbol bagi agama Kristian, tak boleh kita nak pakai. Ya, baik. Jadi dalam bab agama ni memang Nabi SAW sangat tegas, tidak boleh kita ni sama dalam bab agama sama dengan agama-agama lain. Dan perkara ni disebutkan oleh orang Yahudi tadilah, Muhammad ni memanglah semua benda dia nak berbeza dengan kita. Baik. Untuk tuan-tuan kalau perasan, akhir ayat ni Allah Taala sebut apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertaubat. Orang bertaubat. Kalau tengok dalam kalimah di sini disebut at-tawwabi. At-tawwab maksudnya orang yang banyak kali bertaubat. At-tawwab orang yang banyak kali bertaubat. Maksudnya apa? Bila mana orang yang banyak kali bertaubat, maka dia banyak buat salah. Dia banyak buat salah. Jadi sebab itulah dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala kata apa dalam Quran? Nabbi ibadi anni adzal ghafurur rahim. Khabarkanlah kepada hamba-Ku bahawa aku ni adalah al-ghafurur rahim, yang sangat maha pengampun dan sangat maha penyayang. Dalam ayat lain Allah sebut apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-Ku yang melampau dalam berbuat maksiat, melampau dalam berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sebutkan sini sebab apa? Sebab ada orang kata, Ustaz, kalau kita buat salah, kemudian kita bertaubat, kemudian kita buat lagi kita bertaubat, seolah-olah kita ni macam tak serius dalam taubat. Saya masa dulu saya pernah dengar tak tahulah dikatakan hadis, tapi bila kita tengok balik hadis itu bukanlah kalaulah bukan hadis pun, kalau hadis pun hadis yang palsu lah. Siapa yang buat salah kemudian dia bertaubat pada Allah Taala, dibuat salah lagi, dia bertaubat pada Allah Taala, maka seolah-olah dia mengetawakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar macam tu kan? Sebenarnya tak macam tu. Sebenarnya kita buat salah banyak mana sekalipun, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan tetap ampunkan dosa kita. Sebab itulah disebut dalam ni at-tawwab, maksudnya orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Jadi bila mana kita buat salah, kemudian kita takut nak bertaubat, sebab apa? Sebab kita takut mengulangi lagi dosa-dosa lama, maka sedarlah bahawa itu merupakan bisikan syaitan. Jangan bertaubat, kalau kau tahu kau buat lagi nanti. Jangan buat, nanti kau buat lagi. Kita pun tak apalah, tunggu dululah, kita pun tunggu. Akhirnya kita tak sempat bertaubat. Tapi kalau kita bertaubat, kerana kita terbuat salah lagi, kita taubat lagi, adakah Allah Ta'ala terima? Allah Ta'ala akan terima taubat hamba-hambanya itu selagi mana tidak sampai kepada dua keadaan. Yang pertama, matahari terbit daripada sebelah barat. Yang kedua, apabila nyawa sampai ke kerongkong kat sini. Dalam tempoh
bukan dua tempoh ni, dua masa ni, maka kita buatlah salah banyak mana sekalipun dan kita minta ampun dengan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka taubat kita ni akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala suka juga orang yang membersihkan diri, yakni orang yang menyucikan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi tuan-tuan, ayat ni menjadi satu muhasabah bagi kita. Dalam Quran banyak disebut tentang Allah Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri. Bahkan kalau kita tengok kan, kalau tengok dalam kitab-kitab fiqh, kita pergilah kitab fiqh mana sekalipun, kitab fiqh besar ke, kitab fiqh kecil ke, bab pertama mesti bab taharah. Okay. Bab pertama mesti bab taharah, bab bersuci. Detailnya orang Islam ni bersuci sampaikan ada beberapa perkara yang mana tak dapat tidak mesti kita cucikan dengan air. Mesti kita basuh dengan air. Dan air ni pula bukan sebarang air. Bukan sebarang air. Kan ada pembahagian kan, air mutlaknya ataupun air apa nama ni, air mutlak tu apa dia. Dan air-air ni pula ada yang boleh suci dan menyucikan, dan ada air yang jenis mustakmal, air yang suci tapi tak boleh nak sucikan. Jadi nak cerita bahawa Islam ni sangat-sangat menekankan persoalan kebersihan. Tapi malah kadang-kadang kita sendiri ni kurang ambil perhatian tentang kebersihan. Kita selalu dengar lah kan, orang buat perbandingan kalau pergi negara umat Islam dengan negara orang bukan Islam. Kita boleh tengok perbezaan yang sangat ketara. Pergi ke negara Arab, pergi ke negara Eropah, boleh tengok perbezaan yang sangat ketara. Jadi sebenarnya malah sekali apabila kita ni orang Islam, dalam Quran banyak sebut tentang kebersihan. Hadis Nabi SAW banyak sebut pasal kebersihan. Kita ni nak semayang kan, kita kena ambil wuduk, pastikan muka kita bersih, pastikan anggota badan kita bersih. Artinya kalau kita bersih diri kita dan kita expand sikap bersih ni, sikap pembersih ni kepada alam, maka insya-Allah negara umat Islam dah negara yang paling bersih sekali. Tapi sayang yang berlaku adalah negara umat Islam dah negara yang antara yang tak bersih. Sebab itulah saya ingat masa dulu kan, bila mana Dr. Mursi, dia dapat Ikhwan Muslimin kan, menang di Mesir kan, dilantik sebagai presiden. Antara manifesto dia nak pastikan masalah sampah, kebersihan. Maksudnya itu dah jadi satu agenda negara, masalah sampah kan. Sedangkan Islam bukannya baru dekat Mesir, Islam dah lama dah dekat Mesir. Demikian juga dengan negara-negara Arab yang lain. Jadi kita sendirilah kita kena mulakan dengan diri kita sendiri, diri kita sendiri, keluarga kita. Jadi kita anggaplah bahawa bersih ni bukanlah satu perkara yang boleh diambil mudah. Bersih tandas, kita pergi tandas kat surau ke, tandas mana-mana ke, terutama surau lah, sebab surau ni kan image orang Islam. Orang selalu buat perbandingan, kalau pergi 10 surau, berapa tandas yang bersih? Kita boleh buat sendiri, kita sendiri boleh buat tinjauan. Kita pergi surau, kita pergi 10 surau, tengok antara 10 surau tu berapakah surau yang mana tanah ni bersih. Kita boleh buat perbandingan. Jadi kalaulah kita masih lagi hanya sekadar baca, kita tidak mengamalkan, kita faham tapi tak amalkan, artinya kita masih lagi belum mengamalkan Al-Quran dengan secara sepenuhnya. Kita nak tunggu yang besar-besar tu payah. Kita nak tunggu nak amalkan cerita Al-Quran, cerita pasal hukum berkaitan dengan hukum hudud. Jadi kita nak laksanakan tak boleh, kena ada negara, kena pemerintah laksanakan. Tapi kalau dalam perkara yang kecil ini pun kita tak boleh laksanakan, artinya kita sendiri yang tidak mahu. Bukannya kita tidak mampu, tapi kita tidak mahu. Baik. Jadi ayat ni, innallaha yuhibbut tawabin, Allah Subhanahu wa taala menyukai, suka kepada orang yang banyak bertaubat. Dia buat dosa, dia bertaubat, tapi dengan syarat taubat sungguh-sungguh. Tapi manusia ni macam itulah, dia bertaubat, kadang-kadang dia tersalah buat lagi, tapi tak ngapa, Allah Taala tahu kita ni lemah. Jadi kita terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala suka kepada orang yang menyucikan diri. Ayat 223, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isterimu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam, maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Ayat itu turun apabila satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu
Datang jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, habislah aku. Rasulullah, habislah aku. Umar sebimbang. Kenapa Umar? Aku telah mendatangi isteriku dari arah belakang. Ini adalah hadis ada sebut, dalam tafsir ada sebut. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab tafsir, ada cerita pasal perkara ni. Sebab nuzul, sebab turun ayat ni. Kata Umar, habislah aku. Maksudnya, halak tu, binasalah aku. Sebab apa? Sebab aku mendatangi isteriku dari arah belakang. Kata Nabi, dekat mana? Dekat mana? Adakah kubur ataupun dubur? Saya ceritakan mafhum hadis secara keseluruhan. Maka kata Umar, mendatangi daripada kubur. Kalau macam tu tak apa. Yang tak boleh adalah bila mendatangi isteri melalui dubur. Yang tu tak boleh. Yang tu disepakati oleh para ulama bahawa itu adalah diharamkan. Baik. Jadi sebab itulah ayat ni turun, dan ayat ni kata apa? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Yang pertama sekali kita tengok adalah gaya bahasa Al-Quran. Gaya bahasa Al-Quran. Walaupun ini merupakan satu perkara yang sensitif, yang yang tidak mudah untuk dilafazkan, tidak mudah untuk disebutkan. Dan Al-Quran, sebagaimana lazimnya, Al-Quran tidak akan menerangkan perkara yang sensitif ini secara langsung. Maksud apa dia? Maksudnya Al-Quran tidak akan sebut secara, saya nak sebut payah kan, banyak lapik kan. Tapi maksudnya bila mana kita baca, kita boleh faham. Contoh lain yang kita pernah sebut dulu adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala cerita pasal puasa. Allah Taala cerita pasal puasa, ayat hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Isteri-isteri kamu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu merupakan pakaian bagi mereka. Kiasan. Kias maksudnya Allah Ta'ala tidak gunakan ungkapan yang membawa kepada perkataan secara langsung, tapi Allah Ta'ala gunakan kiasan. Dan kiasan ini siapa-siapa yang baca, orang yang ada akal, orang yang boleh memahami, berakal, maka dia akan faham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana berlaku kisah Umar tadi itu, Umar datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turun ayat nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri-isterimu adalah seperti tanah, tempat kamu bercucuk tanam. Jadi kalau tanah ni, orang bercucuk tanam sebab nak dapatkan hasil. Orang bercucuk tanam sebab nak dapatkan hasil. Maka bercucuk tanam itu adalah pada tempat dia. Sebab disebut sebagai fa'tu harsakum anna syi'tum. Kamu datangilah tempat, ataupun kamu kerjakanlah tempat cucuk tanam itu bagaimana sahaja kamu kehendaki. Anna syi'tum. Anna tu kalau kita belajar dalam bahasa Arab, maksudnya kaifa, bagaimana. Maksudnya bagaimana. Saya ingat kata-kata guru saya dulu, sebab bila mana kami bincang pasal satu, kami belajar Nahu ni grammar lah, Nahu, dan guru saya itu dikaitkan dengan pemahaman orang Syiah. Orang Syiah ni dipaham dekat maksud anna di sini. Maksud anna di sini adalah, kalau difahami oleh orang Sunni, ahli tafsir dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, anna di sini maksudnya adalah kaifa. Kaifa ni maksudnya bagaimana sahaja. Jadi guru saya ni dikata, yalah, dalam agama ni memang tidak ada la haya fi din, maksudnya tidak ada malu dalam agama. Dalam agama ni ceritakan, kata ayat ni nak cerita bahawa kamu boleh mendatangi isteri kamu ni bagaimana sahaja yang kamu nak. Bagaimana sahaja maksudnya sama ada berdiri ke, sama ada duduk ke, sama ada baring ke, ataupun bagaimana sekalipun. Tetapi hendaklah melalui kubul, bukannya melalui dubur. Jadilah kat sini, maka ayat ni turun sebagai menjawab persoalan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Taala sebut waqaddimu li anfusikum. Tiba-tiba datang ungkapan waqaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah amalan yang baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam keadaan Allah Taala ceritakan situasi ataupun keadaan kenikmatan berumah tangga,
bagi pasangan suami isteri, tapi Allah Ta'ala ingatkan, wa qaddimu li anfusikum, beramallah untuk diri kamu. Maksudnya apa? Kalau bahasa mudahkan, dalam kita sedap-sedap tu Allah Ta'ala ingatkan lagi, wa qaddimu li anfusikum, carilah bekalan, beramallah untuk diri kamu. Sebab apa? Sebab wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah bahawa kelak kamu akan menemuinya, yakni menemui Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita seronok hidup kat dunia ni kan, seronok suami isteri, seronok berumah tangga dan seronok perkara-perkara lain, ingatlah bahawa Allah Taala ingatkan, hendaklah kamu ni ingat bahawa kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Ini maksudnya tidak keterlaluan kalau kita kata bahawa antara nikmat di syurga yang Allah Taala rasakan, yang Allah Taala berikan peluang kepada ahli dunia untuk rasa, adalah kenikmatan hubungan suami isteri. Dan dalam keadaan begitu pun Allah Taala ingatkan bahawa hendaklah kamu ni beramal untuk bekalan untuk diri kamu. Baik. Kemudian akhir sekali Allah Taala beri khabar gembira, wa basyiril mu'minin, dan berilah khabar gembira kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat yang seterusnya, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'alim. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahanmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah, yakni pembaikan di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini turun, tuan-tuan, bila mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni dia telah kecewa dan dimarah dengan salah seorang kaum kerabat dia yang bernama Mistah. Mistah ni dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Maksudnya orang yang ikut dalam perang Badar ni kiranya kedudukannya tinggilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma Mistah ni, tuan-tuan, dia telah terlanjur menyebarkan cerita fitnah yang mula-mula disebarkan oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik. Abdullah bin Ubay ni sebarkan cerita fitnah, kononnya Aisyah radhiyallahu anha dalam satu peperangan ada berbuat perkara yang tidak baik dengan seorang sahabat Nabi yang lain, Safwan bin Mu'attal. Cerita ni panjanglah. Cerita ni kalau dalam hadis tu dipanggil sebagai hadisatul ifk, cerita bohong, hadisatul al-ifk, dan kisah ni panjang. Cumanya bila mana Aisyah radhiyallahu anha ni, Allah Taala turunkan ayat dalam surah An-Nur membersihkan tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha, maka Abu Bakar ni yang pada peringkat awal ni sejak daripada Mistah, saudara mara dia ni, datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, Abu Bakar bagi belanja bulanan kepada Mistah ni. Dibagi belanja bulanan. Tapi bila mana telah jelas bahawa Aisyah radhiyallahu anha ni tak bersalah dalam peristiwa hadisatul ifk ini, maka kata Abu Bakar, wallahi, dia bersumpah, wallahi selepas pada ni aku tidak akan memberikan lagi belanja bulanan kepada Mistah radhiyallahu anhu. Jadi lepas pada itulah Allah Taala turunkan ayat, janganlah kamu menjadikan sumpah kamu, sumpahan kamu, maksudnya jangan bersumpah. Sumpahan tu menghalang untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan. Sebab itulah kalau kita bersumpah, kan, demi Allah aku tak nak jumpa dia ni, bersumpah kan, itu jadi sumpah. Kita kan bergaduh kan, contohnya kan, demi Allah aku tak nak datang, tak nak pijak rumah dia ni. Jadi sumpah tersebut sumpah yang betul ke tidak? Sumpah tersebut sumpah yang tidak betul. Sebab apa? Sebab sumpah tersebut sumpah yang sumpah yang dalam bentuk kita ni memutuskan hubungan silaturahim. Tak boleh. Aku bersumpah demi Allah aku tak nak tegur dia lagi dah. Kan, sumpah. Jadi sumpah macam ni, maka dia harus kita langgar, bahkan wajib kita langgar. Setengah kata ulama tu wajib kita langgar. Langgar tu maksudnya apa? Kata Nabi, sesiapa yang bersumpah kemudian dia melihat perkara lain lebih baik pada itu lagi, maka hendaklah dia melanggar sumpahnya itu, falyukaffir an amini, dan hendaklah dia membayar kafarah terhadap sumpah yang telah dilakukan. Jadi kalau dia bersumpah untuk buat satu perkara dan sumpah tersebut sumpah yang tidak bagus lah, perkara tersebut tak bagus,
Aku bersumpah tak nak pijak lagi surau ni. Contohnya kan. Tapi sumpah tu dia apa nama ni, berlaku tak? Berlaku. Maksudnya kalau dia datang surau ni lagi, maka dia kena bayar kafarah. Sama ada dia kena bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian kepada mereka, ataupun dia kena bebaskan hamba abdi. Itu adalah kifarah sumpah. Kita ingatkan kok zaman dulu pernah zaman-zaman muda dulu kan, zaman panah barat, sikit bersumpah kan, demi Allah kan sumpah kan. Jadi ingat balik, kalaulah ada sumpah yang telah kita langgar, kita kena bayar kafarah. Kafarahnya adalah kita kena bagi makan 10 orang miskin. Carilah orang miskin, bagi makan kenyang lah. Jangan bagi makan apa biskut kan, jemput 10 orang makan, bagi jamu air biskut sudah kan. Makan kenyang. Dan kalau tak boleh, bagi pakaian, lagi berat kot kan? Kalau tak boleh, bebaskan hamba abdi. Kat mana nak cari hamba abdi zaman sekarang ni? Kalau tak boleh juga, kata para ulama, puasa 3 hari. Ini paling ringan lah. Jadi kalau kafarah sumpah ni, kita kena puasa 3 hari. Baik. Cumanya tuan-tuan, ada jenis sumpah yang mana tidak diambil kira. Ada jenis sumpah yang tak diambil kira. Sumpah yang tidak diambil kira ni adalah dinyatakan dalam ayat yang ke-225, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Macam mana tu? Dia maksudnya Al-Quran ni turun dalam suasana orang Arab. Orang Arab ni kalau tu tahu perasan, kalau kita pandai bahasa Arab kan, kita bercakap kan, kalau kita tanya soalan yang simple pun kan, sekarang gua berjam kami sa'atil an wallahi la arif, demi Allah aku tak tahu. Kalau ikutnya sumpah tu. Tapi sumpah macam ni sumpah yang tidak diambil kira. Kalau kita pasal orang Arab, kalau bercakap kan wallahi memang dah jadi satu budaya dia lah. Budaya. Dan kita pun orang Melayu ni pun bila belajar bahasa Arab pun kita pun ikut dia orang. Ikut. Boleh datang tak? Wallahi ana masyghul, demi Allah aku sibuk. Padahal tak sibuk pun. Jadi macam mana datangkan sumpah ke tidak tu? Jadi kat sini dia termasuk dalam sumpah lara, panggil sumpah lara. Sumpah yang mana yang tidak diambil kira. Tapi kalau sumpah yang orang Melayu ni, tak ada istilah sumpah lara ni. Orang Melayu ni sumpah ni biasanya maksud sumpah betul lah. Maksudnya sumpah yang memang diniatkan, dimaksudkan. Orang tanya kan, betul ke kau tak buat ni? Tak buat. Betul ke? Demi Allah tak buat. Sumpah tu. Sumpah tu kan. Ataupun dalam keadaan aku bersumpah demi Allah, wallahi wa billahi wa tallah, itu sungguh lah tu. Itu sumpah sungguh-sungguh. Tapi kalau sekadar kita bercakap kan, orang Arab cakap demi Allah wallahi aku ni tak tahu kan, ataupun anda tanya kan, dah masak belum? Wallahi lam atbakhul yaum, aku tak masak hari ni. Jadi wallahi itu sentiasa ada lah kan, bukanlah tanda dia tu ingat Allah. Hatta kalau orang bukan Islam sekalipun, orang Arab bukan Islam ni cakap, biasalah diselangi dengan sumpah. Sebab sumpah tu merupakan mainan harian dia. Sebab itu merupakan salah satu budaya dia lah. Baik. Cuma yang Nabi kira adalah walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tapi yang diambil kira, sumpah yang diambil kira adalah sumpah yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Sumpah yang sengaja, yang memang kita nak, memang diniatkan. Bila niat ni caranya lain lah. Demi Allah, wabillahi wallahi wabillahi wa tallahi, sumpah kan. Baik tuan-tuan, satu persoalan, kalau kita bersumpah terhadap perkara yang kita tahu tapi kita tak tahu, tapi bohong, tapi kita tak tahu, macam mana tu? Kita bersumpah kan, kita bersumpah sumpah bohong lah. Awak tahu tak benda ni berlaku? Tak tahu. Sungguh ke? Sungguh tak tahu. Berani bersumpah? Boleh bersumpah. Bersumpah pegang Quran. Quran. Allahu'alam, saya setakat yang saya belajar tak ada lah sumpah pegang Quran ni. Sumpah pegang Quran, kadang pegang Quran demi Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, aku tak tahu perkara ni, padahal dia tahu kan. Awak pukul dia tak? Saya tak pukul dia. Berani bersumpah? Boleh bersumpah. Sedangkan dia buat sungguh. Ini macam mana? Ini kata para ulama, sumpah ni sumpah yang dipanggil sebagai yaminul ghumus.
sumpah yang apa nama ni, yang sumpah yang pada hakikatnya memang dibuat sungguh, tapi dia bersumpah dia kata tak buat. Ini bukanlah sumpah lara. Bukanlah sumpah lara, tapi ini sumpah yang mana seorang yang melakukan sumpah demikian, maka dia kena minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia minta ampun di atas apa nama ni, di atas pembohongannya. Sebab bila mana berbohong atas nama Allah ni tak sama macam berbohong atas nama orang lain. Sama juga macam berbohong atas nama apa? Atas nama Nabi SAW pun tak sama dengan berbohong dengan atas nama orang lain. Kita kalau ini kan, kalau kita jual nama, orang jual nama kita kan, orang tu cakap engkau kata boleh ni. Bila mana aku kata? Saya tak kata pun. Ada orang kata awak kata boleh. Kita pun tak suka kalaulah orang jual nama kita sedangkan kita tidak mengatakan perkara tersebut. Apatah lagi kalaulah orang tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau orang tu adalah kalau yang disertakan sumpah tu adalah Allah Taala. Demi Allah wa billahi wa tallahi, wallahi wa billahi wa tallahi, aku tak tahu perkara tersebut. Padahal dia tahu. Maka dia telah apa nama ni, meletakkan nama Allah, menguatkan pembohongannya dengan mensaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teruklah. Sebab itulah kata para ulama sebagainya kata pun bahawa ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Sebab itulah jalannya adalah kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi saya kira kita berhenti setakat ni dulu untuk malam ni. Apa yang kita dapat malam ni, sebahagian besar ayat yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan rumah tangga. Kemudian ayat yang bahagian yang kedua adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Bermasyarakat maksudnya dalam bab kita berinteraksi dengan kawan-kawan kita. Jadi jauhi daripada perkara kita ni suka bersumpah. Kadang-kadang kita pun, saya pun perasan juga apa nama ni, sikit-sikit bersumpah kan. Bersumpah sedangkan perkara ni sebenarnya tidak sihat. Sebab itulah kata sebahagian ulama, kalau kau tengok orang yang suka bersumpah, orang tu adalah orang bohong. Sebab apa? Sebab dia nak orang percaya. Dia desperate sebab apa yang dia buat tu adalah tak betul, tapi dia nak orang percaya pada dia, dia pun bersumpah. Sebab dia tahu kalau bersumpah sebut nama Allah, orang akan mudah percaya. Jadi sebab itulah kata Imam Syafi'i, aku ni tidak bersumpah. Imam Syafi'i, aku tidak melafazkan sumpah, aku tidak bersumpah sama ada kepada perkara yang tidak benar, yang benar, ataupun lebih lagi perkara yang tidak benar. Imam Syafi'i kata, kalaulah dia ni, Imam Syafi'i kata apa? Dalam perkara benar pun dia tak bersumpah, apatah lagi perkara yang tidak benar. Tapi kalau kita nak menguatkan fakta yang kita nyatakan, terutama dalam bab kita nak jaga maruah kita, bahkan mungkin nak jaga nyawa kita kan, yang itu kita dibenarkan untuk bersumpah. Tapi Imam Syafi'i ni dia sangat elak daripada bersumpah, hatta walaupun dalam perkara yang benar sekalipun. Ini wallahu alam. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca pada malam ni dapat memberi kesan kepada hati kita, dapat memperbaiki amalan kita dan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.